Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulakan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, membaca hadis-hadis Nabawi, sama-sama kita berselawat 10 kali. Mudah-mudahan selawat kita ini akan dapat melembutkan hati kita, akan dapat membantu kita membersihkan niat-niat kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberikan kehidupan kepada kita. Dengan diberikan peluang untuk hidup ini, dapatlah sama-sama kita memperbanyakkan lagi amal kebaikan kita di atas muka bumi Allah ini untuk dibawa balik bekal ke negeri akhirat nanti. Syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala telah lembutkan hati kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu di waktu duha ini. Waktu duha ini waktu orang sedang rancak mencari dunia, mencari keperluan dunia. Tetapi kita pencari juga. Tetapi Allah Ta'ala telah ringankan hati kita untuk berhenti sekejap. Mendengar hadis-hadis Nabawi, dan lebih cantik lagi semasa dengar hadis Nabawi ini semua kita berada dalam keadaan berwuduk. Habis saja kelas ini terus 2 rakaat solat duha. Itu yang paling cantik sekali lah. Itu yang paling baik sekali. Kalau kita sama-sama dapat menjadikan ia amalan di dalam kehidupan kita.
Hari ini kita nak teruskan lagi perbicaraan kita berkaitan dengan menyempurnakan janji. Ya, yang semalam kita telah bacakan beberapa hadis Nabi SAW memelihara janji, antaranya menjaga rahsia-rahsia teman-teman baik kita. Ya, dan hari ini kita nak teruskan bacaan hadis tersebut berkaitan dengan menunaikan janji. Hari ini hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha ke atasnya, dia kata Nabi SAW telah bersabda. Apa sabdaan Nabi itu? Ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik itu ada 3. Ya, tanda orang munafik itu ada 3. Ayatul munafik thalathun, tanda orang itu munafik ada 3. Tanda kenifakan dalam diri seseorang. Kita boleh cek diri kita. Kita boleh cek diri kita terlebih dahulu. Ada tak tanda-tanda ini? Kalau tanda-tanda ini ada, cepat-cepatlah kita buangkan. Itu maksud dia. Ya, bukan kita nak belajar hadis ini untuk kita cap orang itu munafik, orang itu munafik, jangan. Bukan itu tugas kita. Tugas kita bila kita dengar hadis ini, kita semak diri kita. Ada tak tanda-tanda munafik ini dalam diri kita? Kalau ada, segeralah kita cuba baiki. Istighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, dan cuba untuk kita membuang sifat ini daripada diri kita. Kerana bila ada tanda, maka ialah benda dah bertanda, ya, maka mudahlah musuh mengenali kita. Bila dah ada tanda, mudahlah syaitan mengenali kita. Sebab apa? Dah ada tanda sifat tak baik dalam diri kita, maka yang tak baiklah akan masuk. Ya. Sebab bila hati kita tidak baik, bila hati kita tidak baik, maka otak kita ni akan jadi seperti otak langau lah. Otak langau. Langau, cuba tengok tuan-tuan. Oleh kerana hatinya begitu, maka dia jadi otak langau. Dia akan cari benda-benda kotor aja. Ya, langau akan cari benda-benda busuk. Bangkai. Ya, najis. Itu yang dihurungnya. Jangan jadi otak langau. Jangan jadi mata langau. Mata langau itu bermula daripada apa? Bermula daripada hati yang di dalamnya ada sifat-sifat nifak. Sebab itu baiki hati kita. Tapi kalau dalam hati kita itu bersih, kita bersihkan dia, kita sucikan dia. Kalau kita lihat di dalamnya ada tanda-tanda nifak, kita bersihkan, insya-Allah kita akan jadi mata lebah. Bila jadi mata lebah, kita akan cari benda-benda yang manis-manis lah. Kita akan cari bunga, kita akan cari benda yang elok-elok. Itu yang cari majlis ilmu tu. Sebab hatinya sudah jadi hati lebah. Dia cari majlis ilmu. Jadi sebab itu bila kita belajar hadis tentang tanda-tanda nifak ini, bukan untuk kita memadankan dengan orang, tetapi untuk kita melihat diri kita sendiri. Apa kata Nabi? Ayatul munafik thalathun, tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Yang pertama, idza haddatha kadzaba, apabila dia bertutur, apabila dia bercakap, kadzaba, dia berbohong. Itu. Suka benar berbohong dalam bercakap. Na'udzubillah min zalik. Ya. Na'udzubillah min zalik. Kenapa? Kerana orang mukmin dia tak mungkin berbohong. Orang mukmin mustahil dia akan berbohong. Sebab apa? Sebab orang mukmin ni dalam fikiran dia bahawa segala gerak-geri dia di bawah perhatian Allah. Mana mungkin dia berbohong sedangkan Allah mengawasinya. Nampak? Berani kita melanggar peraturan jalan raya sedangkan polis trafik ada depan kita? Tak berani kan?
Yang tak pakai tali pinggang, cepat-cepat letak tali pinggang. Ya. Kita tak pakai pelitup muka, nampak polis, cepat-cepat pakai pelitup muka. Sebab apa? Sebab bila kita rasa kita diawasi, ada orang memandang kita, kita jadi takut. Begitu juga orang mukmin, dia merasai bahawa diri dia itu senantiasa tidak pernah lekang walaupun sedetik di bawah pengawasan Allah. Jadi kalau dia rasa begitu imannya, macam mana dia nak berbohong? Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar segala-galanya, macam mana dia nak berbohong? Sebab itu orang mukmin dia tak berbohong. Sebab dia terasa bahawa dirinya di bawah penguasaan Allah, pemerhatian Allah. Yang kedua, mengapa orang mukmin tak berbohong? Orang mukmin tidak berbohong kerana dia beriman bahawa segala yang berlaku itu di bawah gerakan daripada Allah. Kita angkat tangan, ini semua perbuatannya daripada Allah. Berlaku perkara itu, semuanya di bawah kerja Allah. Tiba-tiba dia berkata dia buat, sedangkan benda tak berlaku. Bermakna dia telah menggunakan nama Allah. Allah tak buat, dia kata Allah buat. Dia telah menfitnah Allah. Contoh, dia bangun tidur, dia tak ada mimpi apa pun. Tiba-tiba dia dakwa, malam tadi saya bermimpi bertemu dengan Fulan bin Fulan. Dia cerita tentang mimpi dia. Padahal dia tak bermimpi pun. Mimpi ni sudah jelas dia bukan kerja kita. Dia kurniaan Allah. Dia adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba Allah tak buat, kita kata Allah buat. Allah tak bagi mimpi dekat kita, kita kata kita bermimpi. Tengok. Bukankah kita telah mendustai Allah? Sebab itu, sebelum berbohong, kita tarik nafas. Ingat, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mendengar ucapan kita. Adapun orang munafik. Orang munafik ni apa dia? Orang yang mulutnya saja kata dia beriman, hatinya tak ada beriman. Jadi, sebab itu, dia boleh berdusta. Sebab apa? Sebab hatinya tidak beriman. Bila hati tidak beriman, hati ini kan dia raja kepada kita. Ya, hati dialah raja kepada manusia. Jadi bila hati tidak disalati dengan iman, maka habislah dia akan buat apa saja dia nak buat. Sebab tu dia boleh berdusta tanpa rasa takut pada Allah. Sebab apa? Sebab dia hanya kata mulut beriman, hati tidak beriman. Bila hati tidak beriman, maka penuh dengan nifak, maka itulah dia akan berdusta tanpa ada rasa takut bimbang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mukmin tidak akan berdusta. Yang berdusta ialah orang yang munafik. Sebab itu Nabi sebut ayatul munafik thalas, idza haddatha kadzaba. Apabila dia bercakap, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, akhlafa, dia memukiri janji. Ya, dia dah janji dah. Dia dah janji dah, tapi dia mungkiri janji dia tu. Ini dia. Orang beriman, dia akan cuba macam mana pun untuk tidak memukiri janji. Sebab apa? Sebab keimanan dalam hati dia tu menyebabkan dia rasa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengar bagaimana aku meletakkan janji tadi. Ya, dan dia tahu, dia nampak risiko daripada dia tidak menunaikan janji itu. Bagaimana orang yang dijanjikan itu akan berduka, akan terluka hati dia. Orang mukmin, lidah dia dan tangan dia tidak akan menyakiti orang. Ya. Orang mukmin, lidah dia dan tangan dia tidak akan sama sekali menyakiti orang. Jadi bila dia berjanji lalu dia engkar, dia mungkir, lidah dia telah menyakiti orang lain. Itu bukan sifat orang mukmin, itu sifat munafik. Na'udzubillah min zalik. Ya, itulah, kita cubalah tengok diri kita. Tak usah tengok orang lain lah, kita tengok diri kita. Saya bila sebut ni, saya melihat diri saya. Ada tak? Ada tak? Kalau ada, istighfar pada Allah dan berusaha untuk membaiki diri. Dan yang ketiga, wa idza tumina khan, apabila diberikan amanah, khana, dia khianat. Diberikan amanah pada dia, dia khianati amanah yang diberikan itu. Ya.
Sebab apa? Sebab dalam hati dia tidak ada keimanan kepada Allah. Dalam hati dia tidak ada keimanan terhadap balasan di akhirat. Orang beriman dalam hati dia syarat dengan ketakutan. Takut dengan apa? Takut dengan balasan akhirat. Sebab itu dia berkira-kira untuk melakukan perbuatan yang salah. Kadang-kadang perbuatan yang betul pun dia berkira-kira untuk melakukannya. Tak berani. Sebab apa? Dalam hati penuh ketakutan. Takut tentang balasan hari akhirat. Ada pun orang munafik. Lidahnya kata dia beriman. Tetapi hatinya tidak pernah beriman. Sebab itu bagi dia, alah, mungkir janji, apa salahnya? Alah, kita pecah amanah, apa salahnya? Orang lain pembuat juga. Dia tak pernah rasa benda itu dosa. Dia tak pernah rasa bahawa benda itu nanti di akhirat penuh dengan balasan-balasan yang menakutkan. Dia tak pernah rasa. Sebab itu dia boleh buat 3 perkara ni dengan mudah. Ya, pertama sekali bila cakap bohong, selama je dia berbohong. Yang kedua, bila dia berjanji, dia mungkir. Yang ketiga, apabila diberikan amanah, dia pecah amanah. Dia tak rasa fikir langsung tentang akibat daripada perbuatan pecah amanah yang dia lakukan itu. Ada pun orang beriman, hatinya disalut dengan iman. InsyaAllah amanah yang diberi dijunjung sebaik-baiknya. Dijunjung. Sebab ini amanah. Amanah. Bila dilantik menjadi guru, telah dibayar gajinya, maka dia akan mengajar dengan sebaik-baiknya. Bila diamanahkan dia menjadi anggota berpakaian seragam, ya, yang memikul tanggungjawab untuk menjaga peraturan dan perundangan, dia pikul benda tu dengan sebaik-baiknya. Bila diberikan amanah untuk menjadi ibu ataupun bapa, jaga anak-anak, dijaga anaknya sebaik-baiknya. Orang mukmin tak mungkin dia akan memungkiri amanah yang telah diberikan kepada dia. Bila jadi suami, dia jadi suami yang menjaga amanah. Isteri itu ialah amanah yang diberatkan, yang diberikan kepada dia. Akan dijaga makan minumnya, akan dijaga akhlaknya, ibadahnya dijaga semuanya. Tak mungkin dia akan pecah amanah. Jadi ini sifat orang munafik yang kita perlu tinjau-tinjau kalau ia ada dalam diri kita. Ya, ada istighfar lah, kita cuba baiki diri kita daripada sehari ke sehari. Ya, ialah kita ni pun kadang-kadang lemah, ya. Kadang-kadang dah janji, tiba-tiba Allah tak dapat nak tunaikan. Cepat-cepat kita beristighfar, minta ampun, minta maaf kepada kawan kita. Walaupun kita dah mungkir janji, ialah kita dah usaha tapi tak dapat juga, kita mohon maaf. Sebab apa? Sebab kita tak nak melukakan hati orang. Sebab orang mukmin saya sebutkan tadi, ya, al-muslimu, orang muslim itu ialah orang Islam lain terselamat daripada kejahatan lidah dia dan juga kejahatan tangan dia. Tak mungkin orang muslim, orang mukmin menyakiti orang lain dengan lidah dan dengan tangan dia. Sama-sama insya-Allah, ya. Baik, kita pergi hadis yang lain. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisan. Nabi kata ada 4 perkara. Tadi Nabi sebut 3, ni Nabi sebut 4 pula. Ini menambahkan lagi pengetahuan kita. Ada 4 perkara yang Nabi kata barang siapa yang ada pada dirinya, dia ni memang pure munafik. Munafikan khalisan, memang dia ni pure munafik, dia memang betul-betul munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Barang siapa yang ada salah satu daripada 4 itu, maka ya, dia sudah ada salah satu sifat munafik yang wajib dia tinggalkan. Ada 4 perkara ni. Kalau ada 4, memang dia betul-betul munafik. Tapi kalau siapa ada 1 saja, munafik juga. Sehingga dia tinggalkan sifat itu. Apa dia yang pertama? Idza tumina khan, apabila diberikan amanah, khana, dia mengkhianatinya. Apabila diberikan amanah, dia mengkhianatinya. Ya, ni kita takut. Amanah ni kadang-kadang orang suka nak pikul. Maklumlah, bila kita terima amanah, kita dapat pangkat. Bila kita terima amanah, kita dapat nama.
Ya, tetapi sedar tak bahawa dengan amanah yang kita dapat itu, dia merupakan satu bebanan yang akan kita tanggung di akhirat nanti. Bukan mudah. Bukan mudah. Ya, baik. Wa idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata-kata, dia dusta, dia bohong. Wa idza ahada azara, wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji, dia khianati. 3 macam tadilah. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Apabila dia bertengkar, fajara, maka dia akan menjadi ganas. Dia akan menjadi fajar, dia akan menjadi jahat. Yalah, kita ni bertengkar juga. Ya, kita dengan isteri, suami isteri bertengkar itu, yalah orang kata inginkan lidah lagikan tergigit, ya. Ingin apa-apa tak pula suami isteri. Tapi bertengkar suami isteri ni jangan sampai kita jadi fujur. Fujur tu apa dia? Kita jadi jahat. Macam mana jadi jahat tu? Dalam pertengkaran itu kita tak nak mengakui kesilapan kita. Padahal dah jelas dah kita salah, dah jelas dah kita silap, tetapi kita tetap tidak mengakui kesalahan kita. Ini fujur. Tidak mengakui kesalahan, ini fujur. Fujur itu bawa kepada nifak. Makna fujur lagi, apa dia? Apabila dia mereka-reka alasan. Bila bertengkar, mereka-reka alasan. Itu fujur. Bila bertengkar, dia tidak mau mengiktiraf kebenaran orang lain. Itu fujur. Ya. Bertengkar itu memang biasa. Tetapi orang mukmin bila bertengkar, bila kita tidak bersependapat dengan orang, ya, sebaik-baiknya kita diam. Diam saja walaupun kita ni ada hujah, kita ada 1000 hujah untuk dibalas. Tetapi mukmin dia akan diam. Sebab dia tahu bila dah berbalas-balas cakap, maka nanti akan merosakkan dan mencederakan hati salah satu pihak. Diam saja walaupun kita ada hujah. Jangan sampai jadi fujur. Disebabkan pertengkaran kita rela berbohong. Disebabkan pertengkaran kita tidak mahu mengakui kebenaran lawan kita. Disebabkan pertengkaran kita sanggup membawa bukti-bukti bohong untuk kita menang. Ini sifat fujur. Fujur itu membawa kepada kemunafikan. Kalau salah, mengaku je salah. Kalau lawan kita itu betul, ya, mengaku saja kebenaran dia. Selepas dia buktikan, mengaku saja. Mengapa berat sangat nak mengakui kebenaran orang? Jadi kalau berat sangat itu tanda ada nifak dalam hati. Bersihkanlah. Walaupun berat untuk kita menerima kebenaran lawan kita, tetapi ini sifat orang mukmin. Ini sifat orang mukmin, bukan mudah. Kita rasa berat nak mengakui kebenaran dia, tapi mukmin itu dia akan mengakui kebenaran lawan dia. Inilah dia iman, inilah dia Islam yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Ya, wa idza khasama fajara. Baik. Ada satu hadis Nabi SAW yang terakhir kita nak bincang ni. 3 hadis setiap hari, Masya Allah. Kalau dah sebulan berapa hadis? Jadi hidup kita akan bersama dengan hadis Nabi SAW. Cuma puan-puan jangan lupa, bila kita belajar hadis Nabi ni, kena banyak berselawat. Itu. Biar kita ni, hubungan kita dengan Nabi tu hubungannya cukup rapat. Sebab itu saya mulakan kita punya program dengan berselawat 10 kali. Ya. Tapi janganlah 10 kali saja. Kalau boleh dalam satu hari 100 kali. Ya, kalau boleh dalam satu hari tambah lagi berselawat. Bukannya susah sangat berselawat ni. Ya, kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat atas Nabi. Sebab kita nak doakan Nabi kita, semoga Allah Ta'ala berikan dia kemuliaan di atas segala kemuliaan. Ya, itu kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kemuliaan kepada Nabi aku. Tambahkanlah kemuliaan ke atas Nabi aku. Di atas segala kemuliaan. Kita ada hubungan hati dengan Nabi. Walaupun Nabi sudah pergi meninggalkan kita, tetapi hati kita, dia tetap di hati kita.
Ya, dia tetap berada di dalam hati kita. Ini kita nak. Sebab itu kita perlu berselawat. Selawat, selawat dan selawat. Jangan tinggal selawat. Baik, kita dengar hadis yang terakhir ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala lin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law qad jaa malul bahraini a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha falam yaji malul bahraini hatta qubida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma jaa malul bahraini amara Abu Bakr radhiyallahu anhu fanada man kana lahu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'iddatun aw dainun falyatina fa'ataituhu wa qultu lahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li kadha wa kadha fahatha li hathiyatun fa'adattuha fa idza hiya 500 faqala li khudh mithlaiha. Baik. Daripada Jabir radhiyallahu anhu Sayyidina Jabir telah berkata Nabi SAW pada satu hari Nabi telah berjanji kepada Sayyidina Jabir. Apa kata Nabi? Nabi kata lau qad jaa malul bahraini ataituka hakadha wa hakadha wa hakadha. Wahai Jabir, kata Nabi, kalau sampailah ke negeri kita ni duit Baitul Mal daripada Bahrain ni. Bahrain ni nama tempat. Ya, antara dua laut. Nama tempat lah. Kalau sampailah duit Baitul Mal. Sebab Nabi ni bila dia jadi pemerintah kepada kerajaan Islam di Madinah, ialah dia boleh mengumpul uang-uang daripada Baitul Mal. Uang Baitul Mal ni banyak ya, sumber-sumber Baitul Mal banyak. Umpamanya uang zakat. Itu ya, zaman dahulu lah. Ya, zaman sekarang Baitul Mal dengan pusat zakat dah terasing. Zaman dulu dia sama. Baitul Mal, pendapatan dia daripada uang zakat. Itu pendapatan dia daripada uang orang bernazar, pendapatan dia daripada uang-uang kotor yang nak dibersihkan, pendapatan dia adalah daripada lebihan-lebihan pembahagian harta pusaka dan banyak lagi. Jadi Nabi kata kalau datanglah duit Baitul Mal daripada Bahrain ni daripada tempat nama Bahrain, aku akan beri kepada engkau kadza wa kadza wa kadza. Banyak ni. Jabir tak sebutlah berapa banyak. Itu rahsia dia dengan Nabi lah. Ya. Nabi berjanji, wahai Jabir, kalau datang uang Baitul Mal daripada Bahrain, aku akan beri engkau banyak ni. Bermakna, boleh seorang pemerintah itu dia menetapkan uang ini untuk si fulan atas maslahat dan juga keperluan orang itu. Boleh. Ya. Jadi, Sayyidina Jabir pun kata, alhamdulillah. Falam yaji malul bahraini hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai uang daripada Bahrain itu sehinggalah Nabi dijemput oleh Allah menghadapnya. Sehingga Nabi wafat, duit Bahrain itu tak sampai-sampai. Maknanya Sayyidina Jabir tak dapatlah apa-apa pun. Sehingga Nabi wafat, duit itu tak sampai lagi. Falamma jaa malul Bahrain, ketika sampailah selepas Nabi wafat, dah lama lepas tu sampailah duit Baitul Mal daripada Bahrain ini. Ya. Falamma jaa malul Bahrain amara Abu Bakrin radhiyallahu anhu fanada. Ketika duit daripada Bahrain itu sampai, Sayyidina Abu Bakar ketika itu dia menjadi pemerintah, menjadi khalifah kepada umat Islam. Ketika itu dia fanada, dia memanggil orang-orang Islam. Apa kata dia? Kata Sayyidina Abu Bakar, man kana lahu 'inda Rasulillah iddah. Barang siapa baginya ada janji-janji dengan Nabi, audain ataupun ada hutang-hutang dengan Nabi. Maknanya kalau siapa-siapa di kalangan kamu, Nabi berhutang dengan dia, mari sini kami nak jelaskan. Pada siapa di kalangan kamu yang mana Nabi ada berjanji dengan dia, mari sini kami nak jelaskan. Itu makna dia. Sayyidina Abu Bakar panggil. Maka bila panggil tu Sayyidina Jabir pun datanglah. Sebab Nabi dah janji dengan dia. Walaupun Nabi tak ada, tetapi janji perlu ditunaikan walaupun telah pergi. Ya. Fa'ataituhu, maka aku datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Wa qultu lahu, dan aku beritahu Sayyidina Abu Bakar, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kadza wa kadza. Dia kata Nabi SAW telah berjanji dengan aku, kalau sampai duit daripada Bahrain tu, aku akan dapat banyak ni. Fahatha li hasyatan
Fa'adattuha, maka dia pun ambillah duit itu dan dia beri kepada Sayyidina Jabir bin Sayyidina Jabir. Fa idza hiya 500, bila aku bilang-bilang tengok-tengok ada 500 dinar. Ada 500 dinar. Faqala li khudh mithlaha, kata Sayyidina Abu Bakar, ambil 2 kali ganda. 500, ambil 500. 500, ambil 1 kali lagi 500. Ini pemberian khalifah kepada Sayyidina Jabir. 500 yang pertama, 500 yang Nabi janji. 500 yang kedua, pemberian khalifah Abu Bakar kepada Sayyidina Jabir. Kerana dia sabar menanti, ya. Kerana dia ni memang orang susah yang memerlukan bantuan daripada Baitul Mal. Macam itulah. Hadis ini muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahawa janji itu perlu ditunaikan juga. Ya, supaya tidak melukakan hati orang yang dijanjikan. Walaupun Nabi telah pun wafat, tetapi janji-janji Nabi itu cuba ditunaikan oleh para sahabat yang mengetahuinya. Begitu jugalah kita. Kalau ada di kalangan kaum kerabat kita berjanji sesuatu, ya, tak dapat nak ditunaikan, maka kita berusaha untuk menunaikannya. Sama ada janji itu janji yang wajib ditunaikan. Contoh dia bernazar. Nazar ni pun benda janji juga. Itu dia janji dengan Allah. Kalau anak saya lulus periksa, saya bernazar nak masak ayam pulut kuning, nak sedekah kepada masjid RM100. Tiba-tiba meninggal, anak dia tahu kita wajib tunaikan nazar emak kita ataupun ayah kita. Wajib, itu janji kepada Allah. Ataupun janji dia kepada manusia, tunaikan. Ya, kita tunaikan selepas dia pergi itu. Ini akan menolong dia yang berada di alam barzakh. Dan ini pahala buat kita. Kenapa? Kita meringankan bebanan orang yang berada di sana. Sebab dia dekat sana dah tak boleh buat apa dah. Kita atas dunia masih lagi boleh berusaha. Kita tolong mereka, insyaAllah. Ya, jadi tuan-tuan, itu sajalah kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Ya, dalam keadaan yang tak seberapa, saya berada di balai polis trafik di Klang. Baru pagi tadi anak tiba-tiba telefon aksiden pula kereta dia. Sikit je, tapi walaupun sikit, prosedurnya kita kena buat report. Jadi ni sedang berada di balai polis. Sementara report dibuat, saya masuk kereta sekejap lah untuk ke udara. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya. Doakan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesihatan yang baik agar kita dapat teruskan pengajian sirah Nabi ataupun hadis Nabi kita ni yang sampai bila-bila, supaya kita ni hidup kita bersama hadis Nabi, selawat atas Nabi, baca Quran, buat baik pada orang. Itulah yang kita nak lakukan. Dan sebentar lagi teman baik saya, Cikgu Ahmad Kamal, ni teman baik daripada zaman kecil-kecil dulu, baru dapat panggilan tadi meninggal dunia dengan penyakit dia lah. Ya, jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Cikgu Ahmad Kamal, seorang guru besar di Petaling Jaya, kawan baik saya sejak daripada kecil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan, kita punya grup ni ada lebih kurang dalam 20 orang, ya. Yang rasanya kawan-kawan kita yang lain pun nak masuk juga, tapi mungkin mereka ni tak ada FB. Itu ya. Jadi kalau yang tak ada FB tu, kalau ada di kalangan perempuan yang pandai buat FB, tolong-tolonglah mereka buatkan FB supaya mereka dapat jadi ahli juga dalam grup kita ni, dan kita dapat sebar luaskan lagi manfaat hadis-hadis Nabi ni. Tolong mereka, insya-Allah, ya. Kalau boleh kita tolong, lama-lama grup kita nanti akan jadi ramai lagi nanti. Lagi ramai, lagi banyak ganjaran Allah Ta'ala akan bagi pada kita semua, insya-Allah. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.